Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 September. Bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Tajuk utama malam ini. Cederakan rakan 9 pelajar didakwa. Juga deretan rumah kedai hangus. Sembilan pelajar lelaki di sebuah sekolah menengah berasrama di Kemaman didakwa di Mahkamah Magistrate Kemaman Terengganu hari ini. Dan atas pertuduhan menyebabkan kecederaan terhadap 3 rakan mereka bulan lepas. Bagaimanapun, kesemua tertuduh yang berusia 16 tahun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan ke atas mereka di hadapan Magistrate Tengku Eliana Tuan Kamaruzaman. Berdasarkan pertuduhan, mereka didakwa dengan sengaja telah menyebabkan kecederaan dengan cara menumbuk dan menyepak ketiga-tiga mangsa yang berusia 15 tahun di asrama di sebuah sekolah di Kemaman pada 23 Ogos jam 11.30 malam. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun atau dengan denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azhani Azman manakala kesemua tertuduh diwakili Peguam Akmal Wahidah Abdul Halim. Mahkamah membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin antara RM2,000 hingga RM5,500 setiap pelajar dan menetapkan 12 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes serta serahan dokumen. Masih di Terengganu, deretan 12 buah rumah kedai termasuk sebuah kedai mas di Jalan Kampung Cina di Kuala Terengganu musnah dalam kebakaran malam semalam. Bagaimanapun, tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Pemilik kedai emas Muhammad Rizwan Muhammad Yassin, 39 tahun berkata, dia mengetahui mengenai kejadian itu pada 8.20 malam setelah dimaklumkan oleh rakannya. Katanya kedai milik keluarganya itu telah beroperasi sejak 25 tahun lalu dan terdapat peti besi untuk menyimpan barangan kemas serta peralatan pertukangan emas. Rugi tak boleh nak cover sebab kita tak boleh nak masuk kita dalam. Bawa banyak anggaran lah sebab barang macam sekali lah. Anggar orang tu tak boleh nak anggar tu. Tak tahu lagi tak? Barang-barang emas tu duduk dalam peti. Tak tahu lah. Tengok ada barang-barang mesing-mesing tu apa semua. Rosak parok kan. Kejadian itu juga turut mengakibatkan 4 keluarga yang menginap di deretan rumah kedai tersebut tinggal sehelai sepinggang. Salah seorang ahli keluarga mangsa Cham Lawi 53 tahun berkata, dia sekeluarga bernasib baik kerana tiada di rumah ketika kejadian. Masa tu api tu sudah besar. Masa tu pukul 8 lebih. Saya pun bawa kereta lari dengan tolak kereta lari. Masa tu api sudah sampai ke rumah dah. Motor dalam ada tiga biji lah. Habis semua lah. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu, Penguasa Kanan Bomba 1 Muhammad Khairiri Mat Rasad Elias Arshad berkata, pihaknya menerima panggilan pada 8.42 malam. 60 anggota dan pegawai bomba bergegas ke lokasi kejadian dengan menggunakan 4 jentera, 2 lori tangki serta unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS. Kemerebakan sangat cepat berpunca daripada keadaan angin dan kita mengalami sedikit kesukaran untuk membuat pemadaman kerana terdapat pendawaian elektrik yang begitu banyak yang dibuat di sekitar bangunan-bangunan yang terbabit. Menurutnya, 5 buah rumah kedai musnah 100%, manakala selebihnya musnah 90%, 50% serta 30%. Api berjaya dikawal dalam masa 45 minit. Seorang pemandu trailer maut selepas kenderaan yang dipandunya terbabas ke bahu jalan di kilometer 257 arah utara, Lebuh Raya Utara Selatan Plus, berhampiran terowong Menora, Ipoh awal pagi tadi. Mangsa dikenal pasti sebagai Budi Abdul Rahman, 52 tahun.
Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak berkata, maklumat mengenai kejadian itu diterima pada kira-kira 5.40 pagi. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kangsar dan Meru Raya dikejarkan ke lokasi kemalangan. Menurutnya, mangsa tercampak keluar dari lori yang membawa muatan sampah itu sebelum tersepit di pembahagi jalan. Mangsa kemudian disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh Pasukan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan operasi tamat pada 7.38 pagi tadi. Seorang lelaki terlibat dalam kemalangan selepas motosikal ditunggangnya merempuh sebuah kereta yang berhenti di lorong kecemasan di lebuh raya Sungai Besi, Ulu Klang, Suka semalam. Kejadian berlaku kira-kira jam 2.45 petang melibatkan mangsa yang menunggang motosikal jenis Suzuki. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya SCP Muhammad Farouk Ishak berkata, suspek yang memandu kenderaan jenis Pro 2 Myvi berhenti di lorong kecemasan di Lebuh Raya Suke dari arah Tol Bukit Teratai menghala ke Kuala Lumpur dengan tujuan untuk melihat pemandangan sekitar dari atas Lebuh Raya. Tidak lama kemudian, sebuah motosikal dari arah belakang melanggar bahagian belakang kereta tersebut sehingga mengakibatkan kerosakan kepada kedua kenderaan terlibat. Kemalangan mengakibatkan mangsa mengalami kecederaan di bahagian kaki dan telah dihantar ke Hospital Ampang bagi mendapatkan rawatan. Kes disiasat di bawah kaedah 16 LN 166 Palang 59 iaitu halangan sehingga menyebabkan kemalangan yang boleh dikenakan kompaun sehingga RM300. Seorang mahasiswa Universiti Al-Azhar, warga negara Malaysia, ditahan oleh pihak berkuasa Mesir. Perkara itu disahkan Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Menerusi satu kenyataan Ahad malam, Datuk Seri Saifuddin berkata, susulan penahanan itu, Kedutaan Besar Malaysia di Kahirah sedang berhubung rapat dengan pihak berkuasa Mesir untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kes itu. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri akan terus memantau perkembangan kes ini menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kahirah dan akan menghulurkan bantuan konsular yang sewajarnya kepada mahasiswa berkenaan. Jangan memperalatkan mana-mana institusi yang membawa nama agama untuk kepentingan peribadi. Itu tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad. Menurutnya, tindakan segelintir individu seperti ini mengakibatkan nama baik institusi yang ikhlas menjalankan tanggungjawab turut tercalar. Ya, satu sikapnya kita nak buat kerja-kerja baik. Dia janganlah macam orang pun nak tipu pun, tipu ni berdosa. Sama juga macam orang tipu umrah, tipu orang pergi haji. Sama lah juga, janganlah kita peralatkan perkara seperti institusi yang suci ini yang menyebabkan, merosakkan. Ada banyak institusi-institusi yang ikhlas sebagainya tapi dirosakkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu yang tak bertanggungjawab. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Pondok Mihrab Maryam di Sungai Pelik, Sepang siang tadi. Pondok Mihrab Maryam yang bakal dibina ini akan menempatkan warga emas wanita yang ingin fokus mendalami ilmu agama pada usia emas. Sementara itu, Datuk Idris Ahmad turut berkata, kerajaan pusat akan cuba membantu institusi tahfiz dan pondok yang menjalankan pendidikan agama kepada warga emas melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui kolaborasi-kolaborasi yang akan diteliti. Jangan persenda status halal. Pelaksanaan aspirasi negara rendah karbon 2040 di bawah Dasar Tenaga Negara DTN 2022-2040 dijangka meningkatkan purata keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 13 bilion ringgit setahun. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelaksanaannya juga dijangka mewujudkan lebih 207,000 peluang pekerjaan baru dalam sektor yang berkaitan. Menurut Perdana Menteri, DTN digubal selepas kerajaan berpandangan perlunya langkah holistik dalam menangani isu sektor tenaga di dunia yang sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran khususnya permintaan dan kos bekalan tenaga yang semakin meningkat. Contohnya, bagi tahun 2022,
kerajaan dijangka menanggung subsidi tenaga sebanyak 37.3 bilion ringgit bagi petrol, diesel dan LPG. Kerajaan juga menampung subsidi elektrik sebanyak 5.8 bilion ringgit bagi manfaat keluarga Malaysia serta memberi jaminan pembiayaan sehingga 6 bilion ringgit kepada TNB agar operasinya tidak terjejas. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri maklumkan dasar tenaga negara yang dipengerusikan oleh beliau sendiri digubal bagi menerajui hala tuju peringkat tertinggi dalam membuat keputusan strategik berkaitan sektor tenaga. DTN juga akan memperkemas dan mengharmoni pelbagai dasar berkaitan tenaga sedia ada bagi memastikan sektor ini terus kalis cabaran pada masa hadapan. Beliau berkata demikian sewaktu menyempurnakan Majlis Perasmian Dasar Tenaga Negara 2022-2040 di Putrajaya petang tadi. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui agensi di bawahnya sedia pertimbang pemberian moratorium kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS yang masih belum pulih ekonomi sepenuhnya. Menterinya Tan Sri Noh Omar berkata pemberian itu bagaimanapun mengikut kes tertentu dengan mengambil kira keperluan usahawan terbabit. Beliau berkata banyak perniagaan usahawan yang masih terjejas dan ada yang memerlukan moratorium bagi membolehkan perniagaan mereka untuk bangkit semula. Di bawah kementerian saya, kita ada 11 agensi ini, termasuk Bank Rakyat, SME Bank. Ini kita akan pertimbangkan kes by kes. Dan macam mana pun kita faham dalam kita baru nak bangkit ini, kita akan boleh pertimbangkan rayuan kalau usahawan tu memang kita lihat perlukan lagi moratorium kita akan bagi, dan juga macam mana yang saya nyatakan dulu bahawa selain daripada itu kes-kes mahkamah kalau nak pergi bankrupt ke sama menyaman ni kita KIV dulu sampai hujung tahun ini. Beliau berkata setakat ini pihaknya sudah membelanjakan lebih 600 bilion ringgit bagi membantu usahawan terjejas selama Perintah Kawalan Pergerakan PKP lalu. Sebelum ini, Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin mencadangkan pemberian moratorium kepada PMKS memandangkan sektor itu masih belum pulih sepenuhnya walaupun negara telah memasuki peralihan endemik. Beban PMKS semakin bertambah dengan peningkatan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.50%, menyebabkan pengusaha terpaksa menanggung hutang yang lebih tinggi sekaligus mengambil masa yang lama untuk stabil. Beliau ditemui selepas merasmikan Festival Makanan Halal Tanpa Tunai di Menara Kembar Bank Rakyat di Ibu Negara. Festival yang berlangsung selama 5 sehingga 23 September ini membabitkan 150 usahawan dalam penjualan makanan dan dijangka meraih jualan sebanyak RM1 juta sepanjang 5 hari penganjurannya. Tambah Tan Sri Noh Omar, penganjuran itu bertujuan menggalakkan budaya transaksi tanpa tunai seiring hasrat kerajaan untuk meningkatkan tahap celik kewangan daripada tunai kepada platform tanpa tunai. Dalam pada itu, Tan Sri Noh Omar mengingatkan masyarakat akan lebih peka dan prihatin mengenai isu membabitkan pensijilan logo halal. Beliau berkata tindakan segelintir peniaga yang menyalahgunakan logo halal dilihat seolah-olah mempersendakan status makanan halal yang diperjuangkan selama ini selain tidak menjaga sensitiviti umat Islam di negara ini. Beliau berkata kementeriannya sendiri ada jabatan yang membantu usahawan untuk mendapatkan logo halal yang diiktiraf Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Tapi kalau ada penipuan ke ataupun ada mana-mana pihak yang tak bertanggungjawab mengambil kesempatan menggunakan logo halal tiruan, yang ini nak kena buat laporan kepada pihak yang berkenaan. Sebab logo halal ni tidak boleh kita persendakan. Dia amat sensitif, terutamanya bagi kita orang Islam. Jadi kalau ada mana-mana pihak yang mempersendakan logo halal yang cuba mempermainkan logo halal ini dengan cara tak langsung, dia akan boleh menimbulkan rasa tersinggung
Di kalangan orang Islam. Tambah beliau, sijil dan logo halal mampu memberi nilai tambah kepada usahawan dalam memajukan lagi perniagaan mereka. Minggu lalu kecoh di media sosial mengenai dakwaan gula-gula getah yang dikatakan mengandungi gelatin babi tapi tertera tanda halal palsu pada bahagian bungkusan tersebut. Pekebun getah menyifatkan kejatuhan harga getah sehingga RM2.40 sekilogram sejak beberapa bulan lalu adalah paling rendah dalam tempoh 20 tahun dan atas faktor itu banyak kebun getah kini terbiar apabila kebanyakan pekebun tidak lagi menoreh getah dan terpaksa mencari pekerjaan lain bagi menampung kehidupan harian. Mereka mendakwa kebun getah lebih 400 hektar di beberapa kampung di sekitar Rantau Panjang yang sebelum ini mempunyai lebih 300 pekebun, kini hanya tinggal beberapa penoreh sahaja. Mustafa Mamat, 56 tahun, dari kampung Telaga Emas berkata harga getah kini begitu rendah sehingga tidak mampu untuk menampung kehidupan mereka sekeluarga. Getah ni kalau cerita agak sedih benar lah. Kita orang kampung ni 20 tahun. Inilah paling teruk 2 sen. Anak ramai penat juga. Sekolah lagi nak makan dengan harga lon ni lah. 50 ya bibik ni. Tapi dengan harga sekarang ni teruk benar. Jadi kalau boleh tak saja penaikkan sikit lah. Bagi pekebun seperti Mustafa yang mengusahakan getah sendiri seluas 0.4 hektar, buat masa ini dia hanya mampu memperolehi pendapatan sekitar RM500 sebulan. Sekiranya penoreh itu terlibat dalam sistem pawah, hanya akan mendapat RM250 sebulan kerana pendapatan hasil jualan getah perlu dibahagi dua dengan pemilik kebun. Ewin Chanuan, 62 tahun, dari kampung Kok Pauh pula berkata, dia yang sebelum ini menoreh getah selama 30 tahun mengambil keputusan bertukar kepada tanaman sayur sejak tahun lalu. Getah tu tinggal, pasal murah. Belum ni naik sayur ke, tak naik sayur lah. Setahun tu tak nak tepi rumah. Kita muda ya, tak padan. 3 ekar setengah. Gua 3 ekar. 3 setengah juga dah gua. Mereka tinggal. Cuk mainan sayur Sayur ni cepat boleh. Timun, tene. Tu penuh nane yo. Jagung harga molek jagung. Boleh lah. Ngaduk saja tu dak. Kena orang tak lagi. Media sebelum ini melaporkan kerajaan sedang menimbangkan inisiatif khas membantu 500,000 pekebun kecil getah seluruh negara yang bergelut akibat kejatuhan harga komoditi itu ketika ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahazir Khalid dilaporkan berkata, 2 cadangan yang dikemukakan adalah menetapkan harga lantai getah sekerap kepada lebih RM3 sekilogram atau memanjangkan tempoh bantuan musim tengkujuh kepada 6 bulan. 10,000 kes daripada lebih 21,000 penduduk Malaysia yang mengidap kanser masih belum didaftar untuk mendapatkan rawatan. Dan bimbang dengan statistik yang dikeluarkan pendaftaran kanser kebangsaan Malaysia itu, Hospital Pusrawi Sdn Bhd bersama Yayasan Azman Hashim menandatangani Memorandum Perjanjian MOA dalam usaha mewujudkan pusat rawatan kanser terbaik buat rakyat Malaysia, khususnya golongan B40 dan asnaf di Lembah Kelang dengan kadar perubatan yang berpatutan dan mampu biaya. Menurut pengerusi Hospital Pusrawi Sdn Bhd Tan Sri Datuk Sri Said Zainal Abidin, RM5.8 juta sumbangan telah diperuntukkan untuk merealisasikan pusat rawatan kanser Azman Hashim. Perbelanjaan itu katanya akan membabitkan kerja-kerja pembinaan wad, peralatan untuk rawatan kanser dan latihan untuk jururawat onkologi. Dan dijaga pusat rawatan kanser ini akan siap sepenuhnya pada tahun depan bulan 9 atau bulan 10 sebab kita harus melalui perayaan dan to apply to Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya. We are ready bila Yayasan Kanser Azman Hashim ini siap, kita akan membuat enough promotion dan publicity lah. Macam doktor yang Isyam cakap lah, I think there's no lack of patient. Patient banyak, tapi facility tidak mencukupi. Justru beliau berharap lebih banyak kolaborasi dapat dijalinkan bersama organisasi kesihatan ternama dalam bidang berkaitan perubatan kanser dari dalam atau luar negara.
Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutifnya Zawiyah Termizi berkata pelbagai rancangan jangka panjang akan dilakukan termasuk perkhidmatan program marrow transplant dan kolaborasi radioterapi dengan organisasi terpilih. Jelasnya sejak 2021 sehingga Ogos 2022, hampir 2,000 orang pesakit kanser dirawat di Hospital Pusrawi dan akan menyasarkan peningkatan 25% kes setelah siapnya Pusat Rawatan Kanser Azman Hashim tersebut. Perjalanan terakhir Ratu Elizabeth II. Upacara pemakaman Ratu Elizabeth II disemadikan hari ini dengan disaksikan pemimpin dan jutaan rakyat seluruh dunia. Majlis bermula kira-kira jam 5.45 petang tadi waktu Malaysia dan dijangka tamat pada 2.30 pagi Selasa. Ia dimulakan dengan pergerakan membawa keranda Ratu Elizabeth II ke Westminster Abbey bagi majlis pemakaman yang turut diiringi Raja Charles III dan adik-beradiknya putera Andrew dan Edward serta puteri Anne. Westminster Abbey merupakan gereja bersejarah yang pernah menjadi lokasi berlangsungnya penabalan Raja dan Ratu Britain. Keranda Ratu Elizabeth II kemudian akan dibawa ke Istana Windsor yang merupakan salah sebuah istana yang terletak di Berkshire. Upacara akan berakhir kira-kira jam 2.30 pagi Selasa dengan Ratu Elizabeth II akan disemadikan di Memorial Chapel King George VI yang juga tempat persemadian bonda serta ayahanda mendiang ratu. Majlis hari ini menjadi antara perhimpunan diplomatik terbesar dengan kehadiran kerabat diraja selain kira-kira 500 pemimpin dunia serta pembesar asing. Selepas gempa bumi berukuran 6.8 skala Richter yang melanda tenggara Taiwan semalam, satu lagi gegaran susulan berukuran 5.5 skala Richter dirasai di ibu kota Taipei hari ini. Tiada kecederaan serta kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian gempa susulan hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat USGS, gempa terbaru berlaku kira-kira jam 10 pagi tadi pada jarak 66 km selatan barat daya pantai Hualien pada kedalaman 13 km. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen semalam telah meminta rakyat negara itu berwaspada berikutan gegaran susulan dijangka berlaku. Setakat ini, gempa semalam mengakibatkan seorang maut manakala hampir 150 lagi cedera. Gempa bumi pada 2.44 petang Ahad menyebabkan kerosakan pada infrastruktur, bangunan dan kenderaan di Hualien dan Taitung. Sebagai respon, kerajaan pusat menghantar anggota mencari dan menyelamat kenderaan dan unit anjing dari kawasan lain ke timur Taiwan. Menurut Pusat Tindak Balas Bencana Daerah Hualien, gempa bumi itu menyebabkan jambatan Gao Liao dan Luntien di kawasan itu runtuh dan jambatan Yuli turut mengalami kerosakan. Taiwan kerap dilanda gempa bumi dan kebanyakannya menyebabkan kerosakan minimum, tetapi pulau itu mempunyai banyak sejarah bencana maut. Pada 2018, gempa 6.4 skala Richter di Hualien meragut 17 nyawa dan 300 cedera. Manakala pada September 1999, gempa 7.6 skala Richter membunuh kira-kira 2,400 orang yang menjadi sejarah hitam pulau itu. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden percaya pandemik COVID-19 yang menyerang dunia sejak 2 tahun lalu telah berakhir, namun beliau tidak menafikan COVID-19 masih satu masalah dan kerajaannya sedang berusaha menangani perkara itu. The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. But the pandemic is over. Beliau berkata demikian ketika tampil dalam rancangan 60 Minutes tayangan CBS. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO minggu lalu optimis usaha memerangi COVID-19 semakin tiba ke penghujungnya. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setiap pihak perlu terus memainkan peranan menamatkan penularan penyakit berjangkit itu. Sekurang-kurangnya 9 maut dalam kemalangan bas akibat hujan lebat di Costa Rica. Cuaca buruk yang melanda seluruh negara berkenaan menyebabkan tanah runtuh di laluan Cambronero. Bas tersebut dilaporkan terjatuh ke dalam gaung sedalam 75 meter akibat dihempap tanah runtuh. Sebaik laporan kemalangan diterima,
pihak berkuasa bergegas ke lokasi kemalangan untuk menjalankan operasi menyelamat. Sejumlah 55 penumpang bas berjaya diselamatkan dengan 11 daripadanya mengalami kecederaan dan dikejarkan ke hospital. Pada Mac 2021, laporan daripada Universiti Costa Rica telah mengeluarkan amaran mengenai risiko tanah runtuh di Cambronero. Hujan lebat yang melanda Costa Rica menyebabkan ratusan keluarga terpaksa dipindahkan. Institut Meteorologi Negara itu semalam menjangkakan hujan akan berterusan, terutama di kawasan pantai Costa Rica. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.